Hello, Assalamualaikum. Inilah video bab 1 Kimia tingkatan 5 keseimbangan redox pada subtopik pengekstrakan logam daripada bijihnya. Okey, jadi kita lihat dulu ya. Biasanya logam ni wujud sebagai sebatian atau bercampur dengan bahan lain seperti batu, tanah. Jadi sebatian ni mengandungi juga logam yang kita panggil biji atau mineral dan wujud sebagai oksida logam, logam sulfida atau logam karbonat. Ada juga logam yang tidak reaktif seperti emas, perak. Logam-logam ni tidak perlu diekstrak kerana wujud sebagai unsur. Tapi logam yang reaktif seperti ferrum, ni biji besi ni. Okey. Dan aluminium, ni biji aluminium ni boksit. Memerlukan cara tertentu untuk mengekstrak logam daripada bijihnya. Okey, kita nak ambil logam yang tulen. Kita tak nak dalam bentuk sebatian. Jadi, cara pengekstrakan logam reaktif adalah berdasarkan kedudukan logam dalam siri keaktifan logam dan ada dua cara yang biasa digunakan untuk mengekstrak logam daripada bijih masing-masing. Satu ialah elektrolisis dan satu lagi ialah penurunan oleh karbon bagi logam yang kurang reaktif daripada karbon. Okey, kita lihat pengekstrakan logam daripada bijihnya melalui proses elektrolisis. Logam reaktif seperti aluminium dapat diekstrak dari bijihnya menggunakan kaedah elektrolisis. Dalam pengekstrakan aluminium, biji aluminium atau kita panggil boksit ditulenkan terlebih dahulu untuk mendapatkan aluminium oksida. Kemudian aluminium oksida ni akan dileburkan bagi membolehkan elektrolisis leburan dijalankan. Dan takat lebur aluminium oksida ni sangat tinggi, mencecah 2000 darjah Celsius. Jadi nak meleburkan aluminium oksida ni menggunakan tenaga haba yang sangat tinggi. Jadi untuk merendahkan suhu takat lebur aluminium oksida ni, kita menggunakan kriolit. Kriolit ditambahkan untuk merendahkan takat lebur aluminium oksida. Okey, inilah gambar rajah elektrolisis secara industri. Kita dapat lihat kalau elektrolisis dia mestilah ada sumber elektrik dia. Okey, so sini ialah positif, jadi disambung ke anode. Anode terdiri daripada karbon. Nampak? Ada banyaklah anode untuk mempercepatkan proses ni. Okey, kemudian kathod ialah karbon juga. Di bahagian sini kathod. Dan nampak di sini ialah campuran leburan aluminium oksida dan kriolit. Ini ialah kriolit. Kriolit digunakan untuk merendahkan takat lebur aluminium oksida yang sangat tinggi, mencecah 2000 darjah Celsius. Pengekstrakan aluminium menggunakan kaedah elektrolisis adalah merupakan satu tindak balas redox. Kenapa redox? Kerana pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Okey, jadi kalau berlaku serentak, kita tengok di anode. Apa yang berlaku di anode? Sebelum tu kita perlu tahu, dalam aluminium oksida, leburan aluminium oksida mengandungi ion aluminium dan ion oksida. Okey. Jadi, ion aluminium bercas positif akan bergerak ke kathod. Ion aluminium bergerak ke kathod dan akan diturunkan menjadi aluminium. Manakala ion oksida, ion bercas negatif, anion, akan bergerak ke anode. Di sini ion oksida mengalami tindak balas pengoksidaan kerana dia mendermakan elektronnya menjadi gas oksigen. So, dalam proses ni, gas oksigen dibebaskan. Okey, dapatlah kita asingkan aluminium daripada aluminium oksida. Dapatlah kita mengekstrak logam aluminium. Okey, satu lagi kaedah pengekstrakan logam daripada bijihnya ialah melalui proses penurunan oleh karbon. Logam yang kurang reaktif seperti besi, kurang reaktif berbanding karbon dapat diekstrak melalui proses penurunan oleh karbon.
Proses ni dijalankan ni di kilang lah secara industri, dijalankan di dalam relau bagas. Okey, so ini dipanggil relau bagas. Kalau kita lihat ni, relau bagas ni suhunya sangat tinggi ni mencecah 2000 darjah Celsius. Okey, so dalam relau bagas ni apa yang dibuat ialah biji besi. Biji besi ada dua jenis hematit dan magnetik. Hematit ni bersama dengan arang kok. Arang kok ni ialah arang batu yang telah diproses menjadi arang kok dan batu kapur. Tiga benda ni biji besi, arang kok, batu kapur dipanaskan di dalam relau bagas ni. Okey. Suhu yang sangat tinggilah ni Okey, kita lihat apa berlaku Ada beberapa jenis tindak balas yang berlaku dalam relau bagas ni. Arang kok yang kita masukkan tadi akan bertindak balas dengan oksigen. Pembakaran mesti ada oksigen kan? Menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida ni akan bertindak balas dengan arang kok lagi. Arang kok yang masih berbaki, kan ada banyak arang kok kita masukkan, akan menghasilkan karbon monoksida. Arang kok dan karbon monoksida di zon 3 ni berfungsi sebagai ejen penurunan dan menurunkan ferrum 3 oksida atau biji besi kepada besi. Kita lihat ni ferrum 3 oksida ni biji besi bertindak balas dengan arang kok iaitu karbon dan karbon monoksida. Kemudian dapatlah kita besi. Proses ni ialah proses penurunan biji besi itulah. Mengalami penurunan asalnya ada oksigen bersama biji besi ni, ferrum 3 oksida, kemudian jadi ferrum saja, hilang oksigen. Hilang oksigen. Itu ialah proses penurunan. Karbon ni pula asalnya tiada oksigen, selepas tindak balas jadi ada oksigen, menerima oksigen. Itu tindak balas pengoksidaan. Okey, pengoksidaan penurunan berlaku serentak, maka ini ialah tindak balas redox. Okey, biji besi diturunkan menjadi besi. Okey, dan biji besi ni dia lebih tumpat, ketumpatan yang tinggi. Jadi biji besi itu dalam keadaan leburan akan berada di bahagian bawah lah. Dikumpul bahagian bawah. Dapatlah kita collect leburan besi. Nanti dimasukkan dalam acuan lah bentuk jongkong. Okey. Pada suhu yang tinggi ni, kalsium karbonat, ingat tadi kita masukkan biji besi, arang kok dan kalsium karbonat. Kalsium karbonat tu terurai membentuk kalsium oksida. Yang kita panggil kapotoho, ni kod formula dia Dia akan bentuk kalsium oksida dan karbon dioksida. Okey. So benda asing yang ada bersama biji besi tadi, seperti silikon 4 oksida, akan bertindak balas dengan kalsium oksida ni untuk membentuk sanga. Atau kalsium silikat. Kalsium silikat Okey. So inilah penerangan apa yang berlaku dalam relau bagas. Logam yang lebih reaktif juga mampu mengekstrak logam yang kurang reaktif daripada logam oksidanya bila dipanaskan bersama-sama. So ini satu lagi kaedah pengekstrakan logam daripada bijinya. Sebagai contoh, okey, kita lihat ni, ini ialah siri kereaktifan logam. Ini ialah susunan logamnya. Logam yang lebih atas lebih reaktif. Okey. Jadi bagi logam yang sangat reaktif ni, kalium, natrium, magnesium, aluminium, cara untuk mengekstrak logam ialah secara elektrolisis. Ini ialah cara terbaiknya lah. Okey. Bagi logam yang berada di bawah karbon, logam yang sederhana reaktif, cara terbaik ialah menggunakan kaedah penurunan oleh karbon dalam relau bagas tadi. Bagi logam-logam yang kurang reaktif seperti kuprum dan merkuri, logam diekstrak daripada biji secara pemanasan langsung di udara. Dan bagi logam yang tidak reaktif, biasanya logam-logam ni wujud dalam bentuk unsur. Seperti perak, argentum tu perak dan aurum tu ialah emas. Wujud dalam bentuk unsur. Okey, dalam tindak balas termit, tindak balas di mana aluminium dipanaskan bersama dengan serbuk logam ferrum 3 oksida. Okey. Jadi logam ferrum ialah logam aluminium ialah logam yang lebih reaktif berbanding ferrum.
Jadi aluminium mampu menurunkan ferrum 3 oksida ni kepada ferrum. Okey. Kita lihat ni persamaan dia. Ferrum 3 oksida tindak balas dengan aluminium. Nanti akan dapat aluminium oksida dan ferrum. Jadi kita dapat menulinkan logam ferrum. Okey, sekian sahaja daripada saya. Harap dapat membantu pelajar memahami pengekstrakan logam daripada bijihnya. Sekian, terima kasih.